وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ma huwa ahlu, kita bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tikaf bila kita lihat duduk di dalam majlis ilmu kita taala. Baik, insya-Allah kita tengok pada risalah yang kedua, 10 kaedah-kaedah. Kali ini kita akan mula melihat secara lebih dalam cerita-cerita tentang hati, tentang tasawuf ni. Ini kita akan berbicara tentang bahasa-bahasa hati ataupun pendidikan-pendidikan hati, insya-Allah. Baik. Atas sekali kita ambil atas sekali. Surah 52. Bismillahirrahmanirrahim. Disingkapkan bagi mereka tabir, diangkat yang baik, yang menghalangi kemahaindahannya. Disingkatkan bagi golongan ini tabir yang menghalangi daripada nampak maha indahnya Allah. Baik, kita ni apa yang membutakan kita daripada melihat maha indahnya Allah? Tidak lain tidak bukan dengan apa? Kerana dosa noda, kerana keburukan yang ada dalam hati kita. Baik, dibukakan untuk mereka tirai yang menutupi kebagusan kalamnya. Bagusnya kalamnya. Kalamullah ni apa dia? Kalam, ucapan ataupun kalimat daripada Tuhan lah. Kalamullah yang asal bersifat qadim. Kalamullah ni bersifat kekal selama-lamanya, sedia ada, qadim. Baik, kalam, bagusnya kalamnya. Kalam ini maknanya ayat-ayat Allah ni ada dua, kita belajar kan. Ada ayat Quran, ada lagi ayat-ayat kauniyah. Ayat Quran dalam Quran tu lah, ataupun dalam kitab samawi. Ada juga ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda. Ayat ni maknanya tanda, alamat, peninggalan, isyarat daripada alam. Hujan, kenapa Allah jadikan hujan? Tujuan apa? Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita makhluk yang berpakai baju? Kenapa orang lain tak pakai baju? Semua tu fikir-fikir, tu ada tanda di situ. Baik, kebagusan kalamnya. Mereka sentiasa mengalirkan air mata seperti mengalirnya air sungai, dan mereka mengekalkan kesedihan itu. Orang golongan ni sentiasa hatinya dalam keadaan sedih. Sedih ni macam mana? Sebab mengenangkan dirinya itu banyak lemah, banyak dosa, banyak galik, banyak leka dengan Tuhan. Jadi mereka sedih atas diri mereka. Hati ini masih lagi banyaknya kotor. Dan kan Tuhan duk tengok kat atas hati ni, tapi banyak lagi kotor. Jadi keluar air mata atas insaf lalai kita. Baik, kalau kita tengok para sahabat, kalau apa Sayyidina Abu Bakar, jelas nampak macam ada longkang. Macam ada longkang, bawah mata tu macam ada longkang. Air mata duk mengalir selalu. Ini Sayyidina Abu Bakar ni memang macam, kalau sahabat jumpa ataupun bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, bertemu itu pasti dalam keadaan nampak sugul, sedih. Bukan Sayyidina Abu Bakar ni tak erti gembira, seronok, tidak. Tapi keadaan hati, suasana hati yang sentiasa ingat kepada Tuhan, sentiasa takut nak buat silap, takut lalai. Baik, dan mengekalkan kesedihan. Antara cara nak mengekalkan kesedihan, kita kena duduk dengan orang yang sentiasa ingat dengan Tuhan. Macam kita sekarang ni, majlis kita ni majlis untuk zikir, majlis untuk ingat kepada Allah, untuk perbaiki diri. Yang ni kena selalu duduk, cari kena ada. Baik, mereka mengetuk pintu, lalu datanglah jawapan. Ketuk pintu ketuhanan. Allah, macam mana saya ni? Aku ni macam mana kedudukan aku ni di sisimu, ya Allah? Engkau tengok aku tak perhatian kepada aku. Dosa-dosa aku ni macam mana? Amalan aku ni terima ke tidak? Dia tanya Tuhan. Hati yang sebegini sentiasa hidup. Lalu datanglah jawapan. Wahai hamba-hambaku, aku ini maha penerima taubat.
bagi orang yang mahu meninggalkan dosa, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Allah sebut, aku ni faham menerima taubat. Bahkan Al-Quran kan, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat. Apa maksud taubat? Taubat ni kembali, balik semula, betul balik. Kalau salah, betul balik. Kalau perahu, undur semula. Kalau salah jalan. Nah, kalau kita salah buat, maka balik semula ke pangkal jalan, minta ampun, minta maaf dengan Tuhan. Kalau dosa dengan Allah tak semayang, boleh minta ampun dengan Allah. Allah kata, aku ampunan sangat luas, minta ampun. Jangan biar macam tu saja. Orang sufi ni, bukan dia tak buat dosa, dia buat dosa. Tapi membezakan orang sufi dengan orang awam biasa, bila buat dosa tu dia minta ampun, dia tak tangguh-tangguh. Itu beza dia. Ya, orang yang hidup hati dia ni, Allah kadang-kadang memang sengaja nak izinkan dia buat dosa, sengaja izinkan dia lalai. Contoh tak tersedar bangun subuh, lalai lah tu. Pukul berapa bangun subuh? Pukul 8.30. Ya, 8.30, cerah dah, baru sedar. Dia lalai, tak semayang. Tetapi apa dia buat? Terus bangkit, bersih diri, semayang tu subuh qada dan minta ampun kepada Allah atas lalai hak berlaku. Itu beza. Itu beza orang awam dengan orang yang hatinya terpaut dengan Tuhan. Jadi Allah suka kepada hamba-Nya yang kembali rujuk kepadanya. Apa-apa balik, jumpa balik, balik asal. Apa balik rujuk. Macam anak lah, anak dengan mak ayah, betul? Anak macam mana nakal pun, mak ayah tetap sayang kepada dia, tetap kasih kepada dia. Sebab apa? Anak tadi macam mana pun dia tetap balik jumpa mak ayah dia juga, macam mana tak dengar kata pun. Nah, baik. Jadi tempat kembali tu ada. Kita umat Islam ada tempat kembali. Orang beriman jelas tempat kembali kita siapa. Tempat kembali, tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta-minta. Dituangkan untuk mereka minuman daripada al-ittisal, dari negeri wisal, yakni negeri keintiman, kerapatan. Minuman dekatnya seseorang dengan Tuhan. Ya. Lalu mereka merasakan kelazatan bermunajat kepadanya, rasa seronok duduk bercakap-cakap dengan Tuhan, rasa seronok sujud lama-lama, serah diri, ya Allah, mengadu, merendah diri, rasa seronok. Baik, yang ni kita bukan cerita sembarangan kita, ini cerita ni kena ada pengalaman sendiri. Bukan time sedih, time mak ayah mati baru nak sujud lama, time ada hajat baru nak sujud lama. Tapi dia memang setiap ketika, setiap waktu dia sentiasa serah diri, sujud kepada Allah, bermunajat kepadanya, berhubungan. Mereka hilang dari kehadiran mereka dan menyatu dalam kehadirannya. Apa sebut ni? Fana. Hilang, merasa tak ada diri, yang ada hanya Allah. Ni ayat dia, ni ayat tasawuf ni kan. Tak ada dia, aku ni tak ada, asalnya tak ada. Yang ada sebenar-benar ada hanya Allah. Ni waktu sujud ni, waktu sujud, waktu munajat seorang-seorang. Kalau ramai-ramai macam ni tak terasa. Ingat, tak terasa, kena seorang-seorang. Nah, tengah-tengah malam seorang-seorang kita. Kalau tak boleh tengah malam, waktu lain boleh ganti, waktu zuhur biasanya. Nah, orang lain sibuk kerja, kita duduk lagi, duduk seorang-seorang zuhur. Lepas waktu asar, lepas asar duduk, orang dah balik, kita duduk atas sejadah lagi, waktu seorang-seorang. Ataupun kita sebut istilah apa dia? Beruzlah. Yang ni sunnah Nabi kan, beruzlah, menyendiri daripada kesibukan kehidupan dunia. Nabi beruzlah, lari daripada hiruk pikuk, kekalutan, apa lagi, kebisingan, kemunafikan, kekecohan di bandar-bandar. Nabi lari naik gua apa ni? Gua Hira kan? Gua Hira, Nabi naik gua Hira ni. Pernah naik tak? Pernah naik tak? Pernah naik sampai atas? Sampai yang tempat Nabi masuk tu? Tak sampai atas, Kau ya? Kau sama lagi tu. Saya naik separuh je tu. Ada lagi nak sampai. Kalau naik sikit lagi sampai lah. Tapi sampai kat stesen tu je. Tak larat naik. Balik pada situ start sakit lutut. Gagahnya Nabi. Nabi naik hari-hari. Daripada rumah naik ke bukit tu 9 kilo juga rasanya. Daripada rumah Nabi tu naik ke bukit tu 9 kilo tiap-tiap hari berulang. Siti Khadijah tiap hari juga hantar bekal. Kalau tak, suami dia tak ada, dia tahu dah kat mana pergi. Duduk gua tu pula seorang je boleh masuk. Bukannya boleh masuk ramai-ramai. Gua Hira bersendiri. Kita tak boleh macam tu. Kita cari suasana kesendirian kita, yang mana kita hanya kita dengan Tuhan.
Bila kita dengan Tuhan, maka waktu tu mudah sikit. Mudah macam mana? Bila kita dengan Tuhan, tinggal tolak satu lagi. Kita tiada, Allah saja tu. Tinggal tolak satu lagi. Kalau ramai-ramai ni sabuk tengok fikir, tengok ke dia tu, tengok ke dia ni, tengok ke dia ni, ramai, banyak dia punya ni masuk dalam kepala. Tapi tanya seorang-seorang, kita dengan Allah saja. Kita tolak keberadaan, kewujudan diri kita yang ada hanya Allah, kan? Diri kita daripada tiada kepada ada, yang mengadakan Allah. Maka di situ hilanglah rasa sombong, rasa megah, rasa orang nak kena hormat dengan kata kita. Tak ada dah. Kita dengan Tuhan saja. Sentiasalah diri kita ni biar berada dalam keadaan begini. Latih diri. Kalau hari ni kita dengar daripada sudut ilmunya, tapi hakikatnya benda ni kena amal. Contohnya dah ada daripada Nabi. Inilah yang utama nak bersih diri. Saya pun selalu sebut. Ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni termasuk dalam ilmu fardu ain. Fardu ain wajib atas diri. Apa yang wajib atas diri kita belajar? Fiqh. Sebelum tu akidah. Kenal Tuhan. Allah siapa, kita siapa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan dia. Apa lagi? Fardu ain, fiqh, ibadat kita wajib lepas. Satu lagi apa dia? Inilah tasawuf. 3 ni. Kalau kita belajar tafsir, tak termasuk fardu ain. Tafsir Quran tak termasuk fardu ain. Baca hadis tak termasuk fardu ain. Fardu ain 3 ni. Yang lain tu tambahan. Baca hadis, baca tafsir, tambahan. Kena faham ni. Sebab tu Guru dia kerah, dia nak lepas umat ni 3 ni dulu. Lepas yang ni bolehlah pergi hadis, tafsir kalau nak jadi ulama. Nak tambah sikit lagi ilmu, nak memahami lagi kalam Allah. Tapi kena lepas hak wajib dulu atas diri ni. Lepas wajib atas diri, wajib atas jemaah, atas masyarakat. Itu sebut fardu kifayah. Macam jaga beras, jaga baju, jaga kesihatan, jaga kenderaan, itu wajib atas jemaah. Bukan semayang mayat saja, bukan semayang jemaah saja ni. Fardu kifayah ni banyak benda. Tapi itulah realiti kita ni, banyak tak lepas elok lagi fardu kifayah kita. Baik. Jadi disebut apa dia? Fana, hilang diri, hanya ada Allah, menyatu dalam kehadirannya sahaja. Baik, semua pergi dengan akal yang sihat. Mana akal yang sihat, yang cerdas, akal yang benar-benar boleh berfikir ni, dia akan faham benda ni logik dan layak. Lantas di manakah orang yang hijrah di saat tengah hari? Berbahagialah dia telah memperoleh ucapan yang baik. Orang yang berhijrah daripada kekalutan dunia kepada negeri akhirat pada saat tengah hari, tengah panas, tengah susah, tengah payah, tengah hari. Diguna isyarat tengah hari ni. Tengah hari ni waktu kita letih, waktu kemuncak kita nak letih, nak rehat. Sebab tu orang yang semayang sunat tengah hari ni besar pahala dia. Semayang sunat apa dia? Qabliyah ba'diyah zuhur tu. Kenapa tak buat 2 rakaat? Nabi ajar 4 rakaat ni, Qabliyah ba'diyah zuhur ni. Siapa semayang Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, Nabi kata masuk syurga orang ni. Nabi kata masuk syurga. Nak tunjuk apa dia? Sungguh-sungguhnya. Waktu orang penat tidur, tapi kita sungguh lagi dengan Tuhan. Baik, kita tengok di sini. Makna ittisal ialah terpisahnya batin selain daripada Allah. Ni ittisal, minuman ittisal. Minum, maka kita merasa hanya ada Allah. Batin dalam hati kita hanya ada Allah. Dia tidak melihat dengan batinnya itu dalam erti keta'ziman selain daripadanya sahaja. Dan apa yang dilihat dalam batinnya hanya keagungan Allah. Dia tidak mendengar kecuali sesuatu yang bersumber darinya. Apa yang dengar hanyalah daripada sumber daripada Allah. Allah bagi 2 sumber, kan? Sumber sama ada sumber daripada sumber nas yang Nabi ajar itulah, Quran dan hadis. Sumber yang kedua Allah campur terus dalam hatinya, disebut ilmu ladunni, min ladunka rahmah. Ilmu laduni itu Allah bagi min ladunka, kepada dia rahmah, dengan rahmah. Mana orang yang dapat rahmat, orang dapat kasih sayang, dapat min laduni, direct Allah bagi ilmu ke dia. Adakah ilmu laduni dengan ilmu yang Nabi ajar tu bertentangan? Mustahil bertentangan. Dia selari, cuma ni direct. Ilmu yang Nabi ajar tu kita kena lalui jalan usaha dalam belajar. Kena cari guru, kena tengok kitab. Tengok kitab ada guru. Kitab ni alat bantu. Kena cari guru lah. Jalan usaha. Ilmu laduni tak perlu jalan usaha, direct Allah masuk, campur tu tak dalam hati. Dalam bahasa moden kita kata apa dia? Install.
Install dalam handset kan. Install tu. Itu ilmu laduni. Campak tu. Direct Allah bagi. Murni. Imam Nawawi berkata, al-ittisal adalah penyingkapan kalbu. Kesaksian batin adalah penyingkapan kalbu. Kesaksian makna musyahadah ataupun kesaksian batin. Hati itu nampak. Boleh tengok, boleh nampak. Jelas kebesaran Allah. Jelas kasih sayang Allah. Jelas penerimaan taubat Allah. Jelas keesaan Allah. Jadi kesaksian batin adalah penyingkapan kalbu. Tuhan bagi nampak. Tirai, angkat tirai nampak. Macam ni. Kita tak nampak orang belakang tirai kita ni. Tak nampak. Bila angkat, nampak jelas. Dia guna istilah manusia boleh faham kan ni? Baik. Seperti kata Al-Harithah, seakan-akan aku melihat arash Tuhanku muncul. Seakan-akan ni. Bila merasa kebesaran Tuhan, disebut seakan-akan melihat arashku muncul. Arash Tuhan itu muncul. Arahnya apa dia? Makhluk terbesar. Nampak? Merasa begitu. Siapa boleh cerita? Boleh gambar? Tak boleh. Kena rasa sendiri. Benda ni Tuhan tunjuk seorang-seorang. Siapa nak ikut jalan ni? Siapa tak nak ikut, sudah. Boleh tak nak ikut, tak ada masalah. Cuma syarat dia apa dia? Time orang semayang, mari semayang. Hak wajib tu kena buat. Time orang semayang berjemaah, kena bagi semayang berjemaah 5 waktu. Selamat insya-Allah. Kalau nak ikut jalan hak biasa. Sebab jalan Nabi pun guna jalan tu. Nabi nak ajar umat ni ikut syariat hak biasa. Tapi kalau nak istimewa, macam sahabat-sahabat dapat bimbingan direct daripada Nabi, sahabat tidak hanya sekadar semayang berjemaah dengan Nabi di masjid. Balik rumah tu, beratus lagi sujudnya. Beribu lagi minitnya dengan atas jalan. Siapa nak lalu jalan mujahadah ini. Baik. Jadi dia merasa seakan-akan melihat arash Tuhanku. Sebahagian ulama sufi berkata al-ittisal adalah sampainya batin pada maqam zuhul. Zuhul. Zuhul ke? Kalau bahasa Melayu ni. Maqam zuhul. Zuhul. Artinya zahir ke? Dalam ni zuhul. Zuhul. Artinya mengagungkan Allah dalam artinya mengagungkan Allah dapat melalaikannya dari sifat mengagungkan selain padanya. Jadi hatinya sentiasa dalam keadaan mengagungkan Allah. Apa-apa nampak kebesaran Allah. Nah, kalau orang buat baik pun dia nampak Allah. Dia tak nampak orang tu, nampak Allah. Kalau orang buat jahat ke dia pun dia nampak Allah. Allah bagi izin dia nak buat jahat. Bukan tak orang tu. Sehingga orang macam ni dia tidak ada rasa nak membenci siapa-siapa. Dan bahkan dia kasih semua. Sebagaimana sifat kasih Allah, Allah bagi rezeki semua. Makhluk dia ingkar ke taat, Allah bagi belaka. Sifat rahman Allah kan. Jadi orang yang begini, hati dia tidak ada istilah membenci orang. Yang ada benci macam Tuhan benci. Macam Tuhan benci, Allah murka pada perbuatan. Perbuatan kufur Allah murka. Perbuatan kufur, perbuatan yang kita kata maksiat, itu yang dimurkai. Baik. Kerana apa dia? Kerana kalau benci pada orang, kita benci pada zat diri dia. Sedangkan diri itu kalau ikut hakikat berasal daripada Tuhan. Berasal daripada Allah juga. Nah, Allah cipta berasal daripada Tuhan juga tu. Ni ayat bahasa Melayu ni. Bukan kata dia ni ambil daripada unsur ketuhanan, tidak, tapi asal dia tu daripada ciptaan Allah juga. Allah mengizinkan baik dan buruk. Fa inna fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada dirinya fujur dan takwa. Nak buat baik, nak buat jahat pun, nak buat takwa. Allah ilham dah kau benda tu. Sebagai apa dia? Ujian. Sebagai nak tengok kita, nak uji kita. Dua-dua tu cara Allah sayang ke kita berlaku. Baik. Artinya mengagungkan Allah dapat melalaikan dari sifat mengagungkan selain daripadanya. Seorang tokoh sufi berkata, ittisal bererti hamba tidak menyaksikan selain penciptanya. Dia hanya melihat pada penciptanya. Hal lain dia tak nampak. Ataupun sebenarnya dia tak ada. Nak macam mana nak nampak benda tak ada? Yang ada hanya Allah asalnya. Jadi dia tak nampak benda lain. Batinnya tidak tersentuh oleh fikiran selain batinnya tidak tersentuh oleh fikiran tentang selain penciptanya itu, penciptanya itu. Jadi hatinya hanya berfikir tentang Allah. Sahal berkata, mereka digerakkan dengan ujian, lalu mereka pun bergerak. Walaupun diam, mereka itu sampai. Yang ni keadaan hati orang. Walaupun kita tengok ada satu kisah lah, satu kisah. Dia Tok Guru Sufi, Tok Guru tarekat benar. Allah satu hari dia berjalan tepi tasik. Dia melihat ada seorang
wanita cantik Nasrani, mana bukan Islam lah. Ni cerita Tok Guru Sufi ni. Dia tengok wanita cantik, bukan Islam. Dia kata Allah cantiknya dia, tapi sayang dia ni bukan Islam. Kalau Islam aku nak kahwin dengan dia ni, sayang dia bukan Islam. Dia sebut tu je, ni Allah nak uji dia ni. Dia sebut yang tu saja. Maka dia punya hati tu Tuhan tarik, Allah tarik hati dia nak kepada perempuan tu sampai sanggup ikut. Perempuan kata kalau nak ikut nak kat aku boleh, tapi kena masuk agama Nasrani lah. Dia masuk agama Nasrani. Ni tak berusaha ni. Cerita dia. Nah, maka anak murid dia pun pelik. Macam mana? Pelik. 15 tahun. Berlaku 15 tahun duduk turut wanita. Ya. Sampai satu masa Allah pun tarik semula. Ini cerita, kita panggil cerita keramat kan. 15 tahun dia duduk dengan orang kafir. Jadi kafir, 15 tahun dia kafir. Nah, 15 tahun yang dia kafir. Ya, kita jangan buat contoh macam ni. Ini cerita orang Allah tengah uji. Allah tengah uji. Kita lihat daripada kacamata atas saja, bukan untuk kita buat kan. Kalau kita buat tak boleh. Ni dia pun dia tak boleh sebut sebab benda hati ni Tuhan pegang. Demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya. Kan Nabi selalu bersumpah macam tu kan. Demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya. Maknanya dalam penguasaan Allah. Allah nak suruh pergi situ, Allah suruh sini, pergi sini. Dan nak buat apa? Jadi orang ni memang dia sudah serah hati pada Allah. Dan di dalam keadaan diuji oleh Allah. Kita pun macam tu sebenarnya. Cuma kita tak adalah pergi sampai ke kafir lagi. Ni ujian berat untuk dia ni. Kita ni ada satu ketika kita minat satu barang tu, tak peduli dalam lain, betul tak? Contoh minat motor RZ zaman tu. Nah, tak peduli dalam lain. Itu je kita minat, tumpu. Tapi sekarang hilang macam tu je. Macam budak kecil lah. Budak kecil dia minat Ultraman, dia minat OPP tu, apa-apa OPP. Baju nak OPP. Paper bukan boleh nak stiker dia, color nak OPP. Dah, tengok TV OPP. Cerita lain tak nak tengok OPP je dia nak tengok. Dia punya ta'asuk dia. Hati dia dipegang untuk tengok OPP saja. Ya. Tapi sampai umur 30 nak tengok OPP lagi? Tak ada. Mana ada? Tak ada dah. Nah, itu panggil suasana hati. Itu contoh mudah untuk keadaan yang ada atas dunia. Tapi ini yang diuji oleh Allah pada Syekh tadi. Baik, tapi dia ni baliklah jadi tu. Maknanya untuk diri dia, tarbiyah Tuhan bagi pada dia tu luar biasa. Untuk kita tak sampai tahap macam tu. Cukuplah diri kita dapat sujud lama dengan Tuhan, dapat merasa kekerdilan diri, dapat merasa kotornya diri, banyaknya lalai, banyaknya dosa, minta ampun dengan Tuhan. Ayat tu pun sudah pergi ke situ. Sudah pergi ke arah tu. Baik. Yang kedua, nota kaki kedua ni dia cerita tentang apa ni? Merasa menyatu dengan keadaan. Baik. Imam Ghazali sebut juga menunjukkan sebahagian aspek spiritual ni apa dia? Perkembangan kerohanian. Spiritual dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu panggil perkembangan kerohanian, kematangan, proses kematangan jiwa. Para sufi seperti qurbah kedekatan, tajalli, fana, ghaibah, syuhud. Ini istilah-istilah dia lah. Kalau kita terjemah banyak lagi tu. Baik. Qurbah ni kedekatan, tajalli, menyatu, fana, hilang, ghaibah, keghaibah, syuhud, penyaksian, semua tu bahasa sufi tu. Seorang ulama sufi ditanya tentang qurb, lalu dia menjawab, iaitu anda menyaksikan tindakan-tindakannya, yakni Allah terhadap diri anda. Qurbah ni kedekatan. Qurb, korek, rakan korek, qurb. Menyaksikan tindakan-tindakan Allah pada diri kita. Tengok, Allah hantu aku ke sini, Allah aku suruh aku. Dia nampak dia buat. Kenapa Allah buat aku ni? Kenapa aku kahwin dengan dia ni? Kenapa anak aku macam ni? Kenapa mak aku cakap macam ni kat aku? Kenapa kawan kerja aku macam ni? Dia menyaksikan kejadian-kejadian yang Allah beri pada dia. Merasa segala sesuatu itu kait dengan Tuhan. Kait dengan Tuhan yang Allah nak bagi pada diri dia. Qurb, kedekatan. Baik. Artinya, anda melihat ciptaan dan kurniaannya kepada anda. Di dalamnya, anda lupa memandang amal dan kesungguhan anda. Kita tak tengok pada sungguh-sungguh kita sembahyang tu. Macam selalu disebut kan, kita tak tengok pada sungguh-sungguh kita supaya berjemaah tahajud 20 rakaat, supaya jemaah pahala 20 kali ganda tu. Kita tak tengok dah tu. Tak tengok langsung dah. Tak melihat kepada ketaatan kita tu sebagai sebab Allah kena pandang pada kita. Tidak. Ni payah ni. Lupa tak melihat amal dan kesungguhan kita. Ada orang mahakam duduk pada maqam yang mana nak buat sesuatu, kita merasa, ya Allah,
Aku dah semayang ni ya Allah, berilah rezeki pada aku. Ni, ya Allah, macam semayang duha kan. Ya Allah, aku dah semayang duha ya Allah, maka lapangkanlah rezekiku ya Allah. Aku dah baca apa dia, Al-Waqi'ah ni ya Allah, maka luaskanlah bisnes aku. Yang ni kita bicara dari sudut tasawuf kalau pekoh dia suruh amal ya. Amal pekoh dia suruh amal dapat pahala. Pekoh dia cerita satu ni 10 kali ganda apa semua. Kita pekoh tu. Ini kita tasawuf, dia tak melihat pada tak fadilah, dia tak lihat pada benda tu. Buat Allah, buat kerana Allah, bukan nak kena suruh Allah balas kita. Kita ni banyak lagi beramal, lihat pada amalan kita nak suruh Tuhan buat baik pada kita. Betul tak? Ni pada kena faham ni. Ni dalam sikit bahasa kita. Baik. Jadi orang ini dia tidak melihat pada amalnya, tidak melihat pada sungguh-sungguh dia duduk rokok sujud pada Tuhan. Dia tak tengok dah benda tu. Baik, dia lupa memandang kerana dia hanya memandang kepada ciptaan Allah, izin Allah pada diri dia. Dia tengok pada izin Allah yang dia boleh buat sesuatu. Rahmat Allah, nikmat Allah, Allah bagi pada dia. Macam kita, bahasa lain kita sebut apa dia? Allah yang bagi kita dapat semayang, bukan kita hak sungguh nak semayang. Dia nampak ke situ. Ni cara pandang. Ni tak boleh paksa. Ni ilmu ni bukan ilmu darjah satu ni. Ayah-ayah kena ambil ilmu ni dah. Darjah satu dia nak subhanallah a'la wa bihamdi 3 kali. Itu ilmu darjah satu. Ilmu darjah 6, Allah Maha Tinggi. Allah tu Maha Tinggi. Baik, kita sekarang ni kita bila pergi ke ruangan tasawuf, kita dah tolak yang tu, kita dah lepas. Bila dah lepas, kita dah pergi lebih pada tu. Cara pandang kita, cara fikir kita tidak melihat lagi kepada fadilah, pahala, kelebihan, apa semua tu. Yang kita melihat kepada yang memberi kelebihan, yang memberi fadilah, yang memberi pahala, yang menggerakkan kita, yang memberi qudrah, yang memberi kekuatan kepada kita, memberi ilham kepada kita untuk buat, memberi sihat kepada kita untuk dapat beramal, memberi ilham untuk kita dapat buat ibadat, memberi ilmu kepada kita cara beribadat. Jadi kita lihat yang memberi, itu lebih jauh, pandang lebih jauh. Baik. Kenapa saya guna istilah macam ni? Sebab kita duduk sekat sini, sekat di tengah. Banyak dah ilmu kita tentang sujud ni. Nak tangan kena hadap kiblat, dahi kena sentuh di bumi, hidung kena sentuh, kaki kena lipat. Itu banyak tebal ilmu tentang sujud. Tapi sujud macam mana? Melibatkan hati pula tebal lagi. Kita dah tinggal dah benda ni, kita dah buat sekali jalan. Macam kita tengah bercakap ni. Adakah bila kita bercakap, kita membaca ni, kita mengeja lagi? Kita tak mengeja dah. Kita tak sebut dah. Ni huruf apa ni? Huruf B. B lepas B, A. B A punya apa? Ba. Kita tak cerita dah benda tu. Kita terus baca dan kita cuba nak memahami pula ayat tu. Sekarang ni, ayat tu apa dia? Sujud. Faham cara sujud. Kenapa sujud? Siapa yang mengizinkan kita sujud? Akhirnya balik semua kepada Allah yang menciptakan kita. Baik, yang paling pantas adalah, mana yang paling pantas ni paling layak lah, pantasnya bahasa Indonesia lah. Yang paling layak adalah anda tidak melihat bahawa diri anda lah yang berbuat. Kita tak melihat kita yang buat. Seperti firman Allah Azza wa Jal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa yang sebenarnya bukan kamu yang membunuhnya, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Bukan kamu yang melempar mereka, tetapi Allah yang melempar. Idramaita walakin Allah ramah. Apa? Ramaita lah, tak ingat ayat Quran lah. Ayat bomo juga tu. Ayat mancing. Ayat lagi sedap pergi pancing. Boleh lah. Bukan aku yang lepas pancing. Boleh ikan lah. Betul tak? Memang itu ayat ni dia, satu ayat ni 2, 3 lapis, 4 lapis, 6 lapis, 7 lapis, tak tahu apa kegunaan dia. Ada kegunaan untuk syariat, ada kegunaan untuk ubat, ada kegunaan untuk kerja, ada kegunaan untuk rezeki, ada kegunaan untuk macam-macam. Nak tarik hati. Ataupun kita guna hak paling mudah, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan, gerak-geri, kehendak apa semua tu melainkan daripada izin Allah juga. Mari daripada Tuhan juga. Jadi sebab tu kalau kita bawa kereta contoh dah, ni paling mudah ni, Tok Guru sebut dah. Bila pegang steering tu, saya kemah ni, saya ingat ni Tok Guru sebut. Pada bukan kamu bawa kereta, ingat Tuhan bawa kereta. Tuhan hak tu bawa. La haula wala, kita hak pegang steering tu, bukan kita pegang steering sebenarnya. Tu mana kita kena ingatkan Tuhan selalu. Baik. Benda ni nipis sangat dengan ajaran sesat. Betul tak? Kalau salah tafsir, salah faham, dia akan pergi ke sesat.
Kata orang Tuhan, Allah dalam jubah ni Allah lah. Kan kita sebut kan dalam kitab Mu'izah, Allah fi jubbi, Allah dalam jubah aku. Dalam kocek aku ni Allah, kata. Akhirnya ana Allah, akulah Allah. Itu kalam Al-Hallaj kan, disebut dulu kan Al-Hallaj. Sebenarnya kalam ini kalau sudut syariah salah lah, kita buat jadi Tuhan. Tidak. Sekarang ni kita nak ungkap dalam bentuk hakikat. Hakikat macam mana? Setiap kejadian ini Allah yang buat berlaku. Kita asal tak ada kepada ada alam ini asalnya tak ada, lalu dijadikan alam. Makhluk tak ada, yang ada khalik. Makhluk ni dijadikan oleh sang khalik. Makhluk ni asal daripada kejadian Allah. Baik. Jadi bukan kamu yang bukan kamu yang membunuh wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang membunuh. Maknanya apa dia? Nak buang keakuan diri, nak buang keberadaan diri. Kita selalu bagi contoh, bila kita semayang, apa kita buat? Tangan di dada. Tanda apa dia? Tanda mati lah tu. Mayat dah, tak ada apa dah, suruh diri dah tu. Nah, kalau mayat orang ikut orang buat lah, betul tak? Orang nak kapan, orang nak tanam, orang nak usung, orang nak mandi, ikut orang buat tu, mayat. Kita tak boleh nak buat apa, dah tadi diri dia. Samalah kita bila kita menghadap Tuhan. Sentiasa juga kita memang kena menghadap Tuhan. Serah diri pada Tuhan. Masalah kita tak serah diri. Kita masih lagi ada rasa kita yang buat. Yang ni yang dalam nak kena suruh ajak kita fikir. Memanglah dalam sunnah wal jamaah, saya tak panjang sunnah wal jamaah kata apa dia Allah menciptakan kita ilham untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Akal kita akan menafsirkan, menggerakkan. Allah bagi campak nak buat itu, nak buat ini. Tapi bila kita fikir dengan ilmu, fikir dengan iman, nak buat ke tidak. Bila buat tu hasilnya dosa pahala. Hasil dosa pahala. Itu daripada sudut akidah. Tapi bila kita pergi ke tasawuf, terhasil dosa pahala pun dengan izin Allah juga. Kita balik semula, rojok, taubat tawabin, kita balik rojok pada Allah. Terhasilnya dosa pahala pun memang pada kat tengah tu, maknanya ada bahagian kita yang dapat dosa pahala tu sebab bahagian kita lah. Bahagian kita kita punya, Allah bagi kepada kita otak untuk fikir baik ke buruk. Allah yang bagi ilham fujur wa taqwa. Nak buat baik ke nak buat jahat ni Allah bagi belaka. Tapi bila masuk dalam otak kita, otak kata bagus tak bagus, hukum hakal dan sebagainya kan, ilmu lah. Lepas tu hati kita kata apa pula, iman, takwa kita kata apa pula, buat ke tak buat. Jadi bila bergerak saja anggota, itu baru dikira dosa pahala. Tasawuf jauh lagi dia perbincangan. Dosa dan pahala yang terjadi pun atas izin Allah juga. Walaupun kita nak Allah tak izin, tak jadi juga kan. Baik, atas izin Allah juga. Akhirnya kita balik semula kepada Allah. Semua itu medan ujian bagi kita. Buat baik, bersyukur ke tak? Allah bagi kamu buat baik, bagi can buat baik, bersyukur ke tidak? Buat jahat, isah ke tidak? Buat jahat kan? Balik semula ke aku ke tidak? Aku saja nak bagi test nak. Ingat ke tidak ni? Buat salah ke tidak ni? Nak begitu ya. Bagi nikmat, syukur ke tidak? Bagi musibah, sabar ke tidak? Ajaban lil mu'minin, Nabi sebutkan, ajaibnya orang beriman. Hebat ajaibnya orang beriman. Buat baik dapat pahala, dapat nikmat, dapat pahala. Dapat nikmat pun kebaikan bagi diri dia bila dia bersyukur. Dapat musibah pun dapat pahala juga, dapat kebaikan juga apabila dia sabar. Semua itu kita kata mata luar medan tarbiyah pendidikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Tak boleh terima. Tak masalah. Dia tak boleh nakal nak. Kalau tak lepas ilmu darjah satu nak boleh ambil ilmu lagi. Dia tak boleh nak terima lah. Ya, biasa macam tu lah. Dia banyak macam tu. Ilmu tasawuf kita tak boleh nakal. Kalau kita tak lepas ilmu fiqh, kita tak nak nakal ilmu tasawuf. Tak boleh nak nakal. Dia kena satu-satu. Kena ambil apa panggil. Sebab tu ilmu ni hanya biasanya belajarnya orang tua. Sebab dia dah melalui pengalaman hidup. Benda ni tak diajar di sekolah rendah, sekolah menengah pun tak ajar. You pun belum tentu ajar. Biasanya di tempat pengajian pun siapa yang nak pergi lebih jauh. Baik. Sampai sini sajalah. Habis. Tentang ghaibah. Ghaibah ni ghaib. Para ulama sufi berkata, iaitu lupa terhadap kefanaan dan hal yang fana disertai kesaksian terhadap berkekalan
terhadap kekekalan dan hal yang kekal. Tidak ada selain itu. Yang ini semuanya ghaib. Yang ada hanya Allah. Mereka mendedahkan syair daripada Imam Nawawi. Aku bersaksi tapi tak aku saksikan pandangan. Cukuplah pandangan penyaksi, bukan tersaksi. Cukuplah pandangan penyaksi yang melihat. Aku ghaib bersama keghaiban kepada yang ghaib. Maka muncullah keghaiban, bukan terhilang. Benda itu tersingkaplah yang ghaib. 52. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami wakillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.